Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya ucapkan kepada semua peserta-peserta CDL pada hari ini. So, hari ini kita akan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta dan cikgu-cikgu yang sudi join CDL kita pada ini. Dan untuk slot yang pertama kita akan dengarkan sesi perkongsian daripada Datuk Dr. Mahendra Singh. Seperti biasalah cikgu, okay? So saya nak ingatkan cikgu-cikgu yang ada kat sini atau peserta-peserta yang ada kat sini, sambil-sambil kita mendengar perkongsian daripada Datuk, apa salahnya cikgu ajak kawan-kawan yang lain, sharekan link kita, berkongsi untuk kita ramaikan slot kita pada hari ini. So tanpa melengahkan masa, saya menjemput Datuk Dr. Mahendra Singh untuk berkongsi bagi sesi kita pada hari ini. Terima kasih Cikgu Nur Farhana, moderator kita untuk hari ini, petang ini. Selamat petang Dr. Zalina dan juga rakan-rakan lain yang dapat bersama pada petang Jumaat ini, 27 hari bulan Januari. Tajuk saya pada hari ini ialah Leadership, the Pyramid of Success. Dan saya kongsikan the Pyramid of Success ini dan dia punya faktor yang dikenal pasti oleh seorang jurulatih yang nama beliau adalah John Wooden. Jurulatih sukan, dan dia banyak yang beliau dapat konsepkan tentang kepimpinan kerana penglibatan beliau dalam sukan di Amerika Syarikat dengan pasukan bola keranjang UCLA. Bila saya lihat, when he passed away, beliau meninggal tu umur 100 tahun. 1910, he was born, 2010 he passed away. Banyak pengalaman dan banyak penulisan beliau, tapi saya selalu percayai bahawa kita sentiasa boleh ambil atau boleh pinjam nilai daripada bidang-bidang yang lain. Umpamanya, bila kita ada pakar pengurusan kaji tentang kejayaan atlet di peringkat, mereka dapati what's the success factor, apa yang mendorong, apa yang menjadikan mereka berjaya, khususnya mereka yang memenangi pingat emas dan sebagainya dalam acara-acara yang tertentu. Umpamanya seorang perenang yang terkenal, beliau menyatakan bahawa beliau berlatih 8 jam sehari. To reach that level of an Olympic gold medal, beliau berlatih 8 jam sehari, and sometimes, and they're doing that bukan untuk setahun atau 6 bulan nak capai peringkat itu. Sukan Olimpik ialah setiap 4 tahun. So persediaan mereka mengambil jangka masa yang panjang. So when they are focusing on training, it's every day. So 8 jam mereka memberi tumpuan. Kadang-kadang pukul 5 pagi dah ada di kolam renang. They did to do their training dengan jurulatih dan sebagainya, dan petang pula. Ini termasuk latihan bebanan yang mereka pergi ke gym dan latihan-latihan lain yang dilakukan, termasuk melihat, kaji video, strategi dan sebagainya. So Coach John Wooden ni dia ambil konsep-konsep itu daripada sukan dan bagaimana ia boleh, if you say about transfer of technology, ilmu yang boleh dipindahkan kepada ilmu pengurusan dan kepimpinan. So kita lihat slide yang berikutnya. So beliau mengenal pasti hampir beberapa trait, the pyramid of success, dan dia boleh dikonsepkan dalam hampir lebih daripada 10 konsep ini. Kita bermula dari industriousness, semangat keusahawanan ini. Success travels in the company of very hard work. Kita selalu dengar orang kata smart, work smart. Tapi sebenarnya ia adalah kombinasi work smart and work hard. Kalau nak memenangi dalam sukan, of course kalau permainan sukan, team games, you need strategi dan sebagainya. Tapi kita tidak boleh lari
daripada working hard. You really have to train hard. Kita bina organisasi dalam friendship, keakraban di antara rakan-rakan. Dan kita sentiasa nak bina satu pasukan camaraderie dan juga kita nak yang terbaik, to build a team. So perkara ini boleh berlaku di sekolah, di PPD dan sebagainya. Rakan kita harus saling membantu. There's no competition. There's no competition among all of us. When you're in a system, in an organization, you all work on it together. Loyalty kita harus sentiasa ikhlas dengan organisasi kita. Loyal to organization. Dan kita juga, kalau kita pemimpin, kita loyal kepada anak murid kita kalau kita seorang guru. Kita tidak boleh lari daripada kerjasama. Guru atau pemimpin sekolah sentiasa kena kerjasama. Tak ada pertandingan apa-apa. And always go for what's right rather than who's right. Buat yang benar, buat yang betul, dan anda tak akan silap. Enthusiasm is very important. Kalau bagi saya hari ini nak menceramahkan atau nak kongsi ilmu tentang pyramid of success, saya perlu ada that enthusiasm nak kongsikan ilmu ini. Kerana enthusiasm pemimpin akan turun ke anak buah dia. Last week saya sebut tentang filtered moral, bukan raised moral. Raised moral kita cuba kata, saya nak bina semangat staff saya. Tetapi kadang-kadang kita tak perlu pun bina semangat staff kita kalau semangat daripada barisan kepimpinan turun ke bawah, mereka boleh teladani, boleh contohi. So seterusnya self-control ya. The test of character always is dalam keadaan apa jua pun kita ada satu pengawalan diri yang terbaik, yang terpuji. Dan kita harus alertness tentang apa yang berlaku di sekeliling kita. Dan saya nak quote di sini tentang pakar pengurusan, dia kata, if the change on the outside is greater than the change on the inside, the end is near. Apa maksudnya? Kalau di luar sana sentiasa orang sedang berubah, kita kekal di bawah dalam kelungsung kita sendiri itu, maka mungkin kita akan ketinggalan daripada perkembangan dalam bidang pendidikan dan sebagainya. So be alert to your surroundings. Apa yang kita lihat, apa yang kita pelajari. Dan inisiatif itu adalah sangat penting. Dan di sekolah, tuan-tuan dan puan-puan sentiasa menjalankan pelbagai inisiatif, right? Buat tindakan, buat intervensi dan sebagainya. Dan kalau kita tidak buat sesuatu, maka itu akan membawa satu kegagalan. Dan intentness itu, keinginan apa yang nak dibuat. Persevere relentlessly. Kalau anda ingat perkataan persevere relentlessly, saya gunakan 3 atau 4 minggu lepas bila saya perkenalkan konsep Kodawari. Kodawari itu konsep daripada negara Jepun yang menyatakan we want perfection. Perfection. Walaupun kita tahu bahawa perfection itu bukan mudah untuk dicapai. Tetapi kita harus ada hala tuju. Kita harus ada matlamat. So mengamalkan konsep Kodawari itu adalah satu perseverance ke arah kecemerlangan. Jangan lupa condition situasi kita boleh hebat untuk naik ke atas dalam barisan, dalam hierarki kepimpinan atau apa jua, tapi apa yang membuat kita kekal di sana adalah karakter kita, perwatakan yang kita ada itu, our character, both mental, moral and also physical. Dan kemahiran ya, we are always learning. Kita jangan anggap bahawa kepimpinan ini hanya is the purview of the leaders in the school. No. Last week was leadership by example. Kalau anda ingat, saya kata, kalau cikgu berdiri depan 40 orang murid,
melihat anda sebagai seorang pemimpin. Mereka nak contohi pemimpin itu. So we have always got to be in our best. Dan jangan lupa team spirit. Team spirit ni sangat penting. We always have our ups and downs. Dalam organisasi, ya, kita sentiasa kadang-kadang rasa low dan sebagainya. Di situlah tadi saya utamakan kerjasama. Kita memberi sokongan di antara satu sama lain. Dan ingat, it's not about me, but it's about we. Bukan saya, tetapi kita. It's not about saya, tetapi kita. All of us. And itu termasuk kepimpinan. I have always thought that yang terbaiknya, di mana jua saya ada peluang untuk nak mengutamakan staff saya, I always mention that. Dan jangan never steal the thunder from anyone else. Kalau itu adalah hasil staff kita, ya, guru kita, jangan kata saya. Kalau tuan pengetua ke penolong kanan GKMP or whatever, or even KP, ketua panitia, kalau hasil itu adalah hasil guru atau murid, bagi mereka that due credibility. Never steal the thunder from anyone else, right? And always be poised. Ya, boleh kawal diri walaupun perkara yang baik atau buruk berlaku. And have confidence. Keyakinan itu adalah sangat penting. The strongest steel is well-founded. Self-belief, it is earned, not given. So, bina keyakinan dan beri keyakinan kepada yang lain. Dan jangan lupa competitive greatness. Pertandingan itu adalah baik and you want to be the best. And you want to be the best not only during competition, but you want to be the best every day. Saya punya tagline semasa bertugas di kementerian, saya selalu sebut perkara ini pada pegawai saya. We are good, but we can be better. However, we want to be the best in what we do. We are good, but we can be better. However, we want to be the best in what we do. So, John Wooden ini, kata-kata beliau sentiasa yang diutarakan ialah success is a peace of mind which is a direct result of self-satisfaction. In knowing you made the effort, anda telah cuba to become the best of which you are capable. So tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, all of you all have the potential. And you can be the best in whatever you do. Ikutlah segala konsep yang disebut ni dalam pengamalan sendiri tentang loyalty, kerjasama, tentang keakraban di antara rakan, menjaga diri, sentiasa memberi saling hormat di antara rakan. Saya rasa kalau ada adab-adab sebegitu dalam organisasi, maka kita akan ada satu organisasi yang terpuji, yang dipandang orang dalam satu martabat yang paling tertinggi. Jangan lupa kita sentiasa memberi sumbangan kepada pendidikan di negara kita. Itu adalah sumbangan yang sentiasa dihargai. Saya tidak lupa, kalau boleh, bila pun ada pegawai atau anggota atau staf saya bersara, sejauh yang boleh saya akan hadir masa clock out beliau, kerana saya rasa itu adalah satu penghargaan dalam apa jua kesibukan kita. Itu adalah satu perkara yang paling penting dan people do not forget. Our staff do not forget the leaders, our students do not forget the teachers. So bagaimana anda boleh mempengaruhi perasaan murid akan sentiasa kekal dalam sanubari murid-murid kita itu. So tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya untuk hari ini. So please build your own pyramid of success. Apakah konsep yang anda akan utamakan? Dan saya akhiri dengan ungkapan atau kata hikmah yang saya selalu pinjam daripada ahli falsafah Greek ini. Books are the training weights of the mind. Buku adalah beban latihan untuk minda. Kalau kita nak cari ilmu, kita harus menerokai daripada pelbagai sumber. Termasuklah daripada internet, termasuklah daripada buku, daripada makalah, daripada majalah.
maupun daripada perbualan profesional kita dengan rakan-rakan. So tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya serahkan kembali kepada Puan Nur Farhana. Okey, terima kasih Datuk. Perkongsian yang sangat menarik dan best, maksudnya saya kadang-kadang termotivate tapi lepas hari ni saya dengar saya jadi termotivasi lah untuk slot hari ni. Kerana kita ni semuanya seorang leader. So kita akan jadi siapa-siapa pun akan jadi ketua satu hari nanti, and maybe di kalangan rakan-rakan kita pun kita adalah ketua, di kalangan murid kita pun kita adalah ketua. Maka kita perlu ada sifat untuk sentiasa memperbaharui diri kita, berjaya dengan menanamkan semua sistem piramid tadi. So sebagai contoh kan cikgu, sebagai contohlah saya selitkan sikit. Sebagai contoh bila kita dulu kita selalu akan cakap dekat murid kita kan, work hard, work hard, work hard. And then lepas tu dia tukar trend, bukan work hard, work smart, work smart, work smart, work smart. And now saya akan cakap dekat pelajar saya, tak boleh work hard, tak boleh work smart, you need to combine dua-dua, work hard and work smart, and kita akan sukses sebenarnya. So itulah satu yang benda yang baik untuk apa yang Datuk kongsikan dengan kami hari ini, dan saya akan gunakan dan apply bersama rakan-rakan guru. Saya harap rakan-rakan cikgu-cikgu yang ada peserta di sini, kita jangan berada dalam kepompong atau kelompok yang sama saja. So mulai hari ini kita akan berubah sedikit demi sedikit. Sebab saya pernah dengar orang kata kan, kita akan sakit tapi kesakitan kita tu akan hilang dengan satu kejayaan yang kita sendiri akan rasa sendiri. Yang orang lain tak akan rasa. Benda tu kita je akan rasa, and kita akan rasa macam, oh, inilah kepayahan, kesusahan kita, and kita akan berjaya. Dr. Zalina, nanti satu hari Jumaat snippet tu bagi pada Cikgu Nur Farhana. Hebat. Dia boleh, kalau dia dah boleh ulas apa yang saya cakap, dah boleh ulas, dia boleh bercakap. Yes, Datuk. Betul. Dia pun ada ilmu dia tu. Bukan saja pada beliau lah, yang rakan-rakan lain yang ada bersama kita, kurang 130 orang lebih yang ada. Sesiapa yang nak kongsi, kita boleh create ruang snippet ini untuk anda. Hubungilah Dr. Zalina dan we will create guest snippet expert tu boleh. Betul. Apa juga pun ilmu tu akan, kalau seorang itu bawa balik 10% daripada apa yang kita sebut, itu pun boleh membawa satu titik penambahbaikan atau titik perubahan dalam hidup kita. Even 10% is if it's 10% take away from the session. Sangat betul. Betul. Setuju Datuk. Nanti kita akan buat satu sesi pertemuan online dengan rakan-rakan guru kita. Dan kita akan desainkan macam mana kita nak membagi-bagi tugas untuk bercakap 10 ke 15 minit ini kan. Boleh, boleh. Ya. Kalau mereka ada ilmu yang hebat tu. Ya, betul. Okey, thank you Datuk. Thank you Dr. Zalina. Okey, so sekarang rakan-rakan peserta dan cikgu-cikgu yang ada dalam talian kita hari ini. So cikgu boleh berkongsi lagi, teruskan berkongsi. Ajak kawan-kawan, mungkin kadang-kadang mereka terlupa, tergalik ke, ataupun tertidur, terlelap sekejap lah. Macam kalau nak terlelap sekejap, tiba-tiba terlajak. Mungkin cikgu boleh panggil lah kawan-kawan kita kan untuk join sesi kita kali ni. Kalau boleh sesi kita minggu ni pun kita akan semaksimal yang boleh macam minggu lepas. Okay, so tanpa melengahkan masa, Cikgu Azman nak share slide dulu ke? Saya nak share dulu. Saya share. Okey. Okey, so saya nak perkenalkan kepada cikgu-cikgu. Selamat datang ke sesi perkongsian ilmu CDL siri yang ke-75. Okey. Jadi sesi ini next Cikgu Azman. Okey, kenapa kita adakan sesi perkongsian ini? Pertamanya kita ada 4 objektif. Yang pertama untuk kita berkongsi ilmu dan kemahiran. Okey, apa saja kemahiran yang kita ada, kita alu-alukan daripada cikgu-cikgu atau peserta-peserta untuk join kita berkongsi seberapa banyak pengalaman, ilmu yang cikgu ada untuk kita kongsikan dengan seberapa banyak rakan guru kita. Yang kedua untuk membangunkan kompetisi guru. Kalau kita tengok tadi kan dalam apa yang Datuk kata tadi,
dalam piramid of success tu, yang paling tinggi ialah kompetensi. Jadi kita nak membangunkan kompetensi untuk menjadi seorang leadership tu, inilah tujuannya kenapa CDL ni adakan. Dan yang ketiga ialah untuk meningkatkan keupayaan setiap di kalangan kita dan juga membina jalinan dan jaringan secara berterusan. Untuk makluman cikgu, ada juga peserta-peserta kita yang pernah join di sini, yang dari Indonesia, dari Brunei pun ada. So jadi di sini kita telah mengembangkan kita punya ilmu ini kepada rakan-rakan bukan dalam negara, malahan di luar negara. Jadi untuk makluman cikgu-cikgu juga, peserta perlu mendaftar sebagai pelanggan atau ahli CDL. Pendaftaran adalah percuma saja, ya. Kemudian peserta akan mendapat jemputan. So jadi kenapa kita daftar ni? Kerana kita boleh dapat email lah, so akan remind kita. Kadang-kadang kita terlupa, mungkin ada kadang-kadang kawan kita tak share link, kita terlupa. Tetapi dengan cikgu daftar sebagai pelanggan, maka cikgu akan dapat email untuk makluman kepada kita yang perkongsian ini dijalankan pada setiap hari Jumaat 1 jam 30 minit daripada pukul 3 petang hingga 4:30 petang. Jadi sijil akan disediakan menerusi pautan yang diberi pada akhir sesi. So jadi cikgu, kalau cikgu ada screenshot ke kita punya sesi pada hari ini, jangan lupa hashtag cikgu bantu cikgu. Okey Cikgu Azman? Okey, jadi tanpa melengahkan masa, kita perkenalkan pakar kita pada hari ini, Cikgu Nur Azman binti Tamid. Beliau merupakan seorang guru yang bertugas pada mulanya di SMK Agama Igan Dalat dari 2008 hingga 2022. Dan beliau telah berpindah, baru je berpindah dengan kata, ke SMK Saint Luke Seri Aman, katanya mengikut isteri. Okey. Jadi sehingga sekarang beliau berkhidmat di sekolah SMK Saint Luke lah. Dan Cikgu Nur Azman seorang pakar lah ataupun guru yang hebat. Sepanjang kenalan saya dalam duta guru, dia merupakan guru yang hebat. Nampak pendiam tapi mempunyai idea yang kreatif dan inovatif. Dan beliau mengajar subjek fizik, biologi dan sains menengah rendah. So cikgu boleh tengok sinilah kelayakan akademik dia. Dan kami sama-sama berada dalam duta guru kohort 1. Okey, so tanpa melengahkan masa, saya menjemput Cikgu Nur Azman dengan perkongsian beliau tentang tajuk Zip Grade. Kan Cikgu Azman, betul? Zip Grade mewujudkan student database dan mencipta custom answer sheet. Jadi untuk makluman cikgu, sekiranya ada apa-apa persoalan, cikgu boleh lontarkan dalam ruangan chat. Saya akan baca dan terus beri kepada Cikgu Nur Azman. Mungkin waktu tu kita terus boleh hands on. Cikgu Azman boleh tunjuk on the spot lah. Okey. Ya, betul. So saya serahkan sesi ini kepada Cikgu Nur Azman. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua peserta yang ada mengikuti sesi perkongsian saya pada petang ini. Jadi tajuk saya ulang lagi sekali, iaitu Zip Grade, mewujudkan student database dan mencipta custom answer sheet. Okay, jadi ini sebenarnya merupakan lanjutan daripada perkongsian saya pada siri yang ke-57, iaitu pada 23 bulan 9 tahun lepas. Di mana saya telah memperkenalkan Zip Grade dan bagaimana cara menggunakan dia, bagaimana cara kita nak operate dia untuk menanda MCQ, multi choice question. Okay, tapi pada masa itu ada peserta yang bertanya macam mana kita nak kembangkan lagi penggunaan, sebab pada masa itu saya hanya dapat tunjuk cara mengguna, tapi student database dan mencipta custom answer sheet tak sempat. Sebab itulah untuk siri yang ke-75 ini, saya akan lanjutkan lagi dengan dua feature ini agar guru-guru boleh menggunakan Zip Grade ini dengan lebih berkesan. Jadi saya ulang lagi, saya merupakan salah seorang guru pakar Connecting.Learning dan sekarang saya bertugas di SMK Saint Luke Seri Aman, Sarawak. Okey, dan guru-guru juga kalau ada apa-apa soalan, sama ada semasa sesi ini dan juga selepas, boleh terus ke Telegram. Boleh guna link ini, https://t.me/Cikgu Azman, iaitu dia akan bawa ke Telegram, ke apps Telegram, dan dia akan terus chat kepada saya, ataupun cikgu masuk saja ke apps Telegram, search Cikgu Azman rapat.
Ini memang saya dah book lah. Saya punya personalized link untuk apa nama? Untuk Telegram. Jadi orang lain dah tak boleh ambil lagi dah. Jadi kalau cikgu ada terfikir nak buat personalized link untuk Telegram, kena ambil cepatlah sebelum orang ambil. Dia macam nombor plate jugalah. Okey. Kita teruskan. Okey, objektif pembelajaran. Setelah tamat sesi perkongsian ini, saya harap peserta akan dapat 2 perkara. Okey. Yang pertama adalah menyatakan apa itu student database. Di dalam Zipgrade ini nanti dia tak sebut student database, dia akan sebut student saja. Tapi saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan ni faham nanti student yang dia maksudkan adalah satu senarai pangkalan data yang akan mengandungi nama pelajar dan juga markah-markah kuis yang mereka telah ditanda menggunakan Zipgrade tu. Jadi itu kepentingan je lah dan menerangkan kepentingannya. Kemudian petang ini juga kita akan sama-sama mendemonstrasikan. Jadi mendemonstrasikan pembinaan custom answer sheet dengan bimbingan. Jadi kalau peserta di depan desktop ataupun laptop dan ada smartphone di tangan, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba install terlebih dahulu Zipgrade. Kalau yang belum install. Kalau yang sudah install, dia boleh buka nanti. Okay, mungkin daripada sesi perkongsian saya yang pertama tu dia dah cuba pakai, tapi ada 2 lagi feature dia belum terokai. Kita akan terokai bersama-sama. Okay, nak cari dia mudah saja. Pergi ke Google Play Store ataupun kalau iPhone tu dia App Store. Cari Zipgrade. Okay, cari Zipgrade. Ejaan dia yang tadilah. Yang ini tadi ZIPGRADE. Okay, Zipgrade. Dia maksud Zipgrade ini pun dia menanda grade. Zip ni maksudnya dia sekilat. Sekilat secepat kilat dia zip. Okay, macam kita zip baju tu. Okey, sebelum kita lanjut, saya suka untuk pergi kepada kosakata dahulu supaya sepanjang lebih kurang 1 jam 30 minit ni nanti, saya harap peserta nanti dia akan dapat tahu apa yang kita sebut nanti penggunaan istilah, iaitu ada 3, Zipgrade, student database dan custom answer sheet. Okey, jadi yang pertama kita lihat dulu apa itu Zipgrade. Okey, jadi Zipgrade macam yang kalau yang sudah tahu, dia adalah apps apps yang digunakan untuk menanda kertas jawapan dan seterusnya menyimpan data tersebut. Okey, kertas jawapan yang saya masukkan sini adalah kertas jawapan multi choice question A, B, C, D. Dia tak adalah tanda yang bahagian B, bahagian C yang soalan berstruktur dah. Okey, dia seterusnya student database merujuk kepada pangkalan data yang mengandungi senarai ID murid. Ini kita akan lihat sama-sama nanti. Dan yang ketiga, custom answer sheet adalah kertas jawapan yang diubah sesuai mengikut kesesuaian pengguna. Sebab nanti kita ada cikgu fizik, kita ada cikgu sains, kita ada cikgu geografi, cikgu bahasa Melayu. Jadi mungkin keperluan kita bagi setiap mata pelajaran itu berbeza-beza. Dan mungkin cikgu itu sendiri dia ada ciri-ciri yang dia nakkan. Okay, kalau bagi saya untuk student ID saya suka menggunakan nombor kad penalan pelajar tapi hanya ambil 2 angka depan dan 4 angka belakang. Sebab saya nak bagi pelajar senang ingat. Okay, sebab mereka akan ingat IC sendiri. Tapi mungkin kalau untuk sekolah rendah, mungkin ada ID lain yang lebih sesuai lah. Okay, yang kita boleh ubah sesuai mengikut kesesuaian pengguna. Okay, jadi ini adalah video, saya akan ulang balik video yang saya pernah tunjukkan pada sesi yang pertama. Mungkin ada guru yang belum pernah tengok Zipgrade. Ini adalah video macam mana saya boleh menanda 10 keping skrip jawapan, kertas jawapan pelajar dalam masa beberapa saat saja. Okay, jadi ini kertas yang pertama, kertas yang kedua. Dan kalau cikgu tengok, dia terus keluar nama pelajar itu. Ini yang kita nak kaji nanti. Kita nak tengok macam mana nak dapatkan terus nama pelajar keluar bersama-sama markah. Jadi yang ini saya demo hanya untuk 10
Tapi kalau cikgu dapat bayangkan, ini pun tak sampai 1 minit. Maksudnya kalau ada 40 kertas jawapan itu pun dia akan ambil masa tak sampai 2 minit lah. Dan ini senarai-senarai markah yang mereka telah dapat. Okay, ini demo sekejap. Okay, jadi sekarang saya nak mengajak pula tuan-tuan dan perempuan sebab saya nak kenali audiens saya pada petang ini. Okay, kita akan buat survey terlebih dahulu. Jadi kalau guru-guru ada smartphone, mungkin cikgu-cikgu, saya percaya kebanyakan cikgu-cikgu kat sini, boleh terus scan QR code di skrin ini. Ataupun boleh type link ini HTTPS. Mungkin boleh minta cikgu Nur Fahana untuk salin link inilah di ruangan chat. Sebab kalau saya tekan, saya rasa dia akan nampak benda lain nanti. Dia akan buka macam ni. Okay, nanti saya akan cuba untuk sesi soal jawab nanti kita akan tengok. Okey, jadi cikgu-cikgu yang sudah scan boleh jawab. Nanti kita akan tengok result ya. Kita bagi masa lebih kurang 2 minit. Okey, 2 minit untuk sekejap. Saya kena klik semula. Sekejap, sorry. Okey, 2 minit untuk semua peserta kalau boleh untuk menjawab survey ini. Okey, supaya kita akan tahu daripada berapa ratus orang ni, berapa ramai yang pernah 189 orang ni, berapa ramai yang pernah menggunakan Zipgrade. Okey, pernah menggunakan ataupun pernah menggunakanlah. Okey, jadi sambil menunggu, saya nak ceritakan juga sejarah tentang Zipgrade ini ya. Sebenarnya saya mula-mula guna Zipgrade ni saya tak ingat, tapi saya rasa saya dah pakai sekitar 4 tahun, 4 ke 5 tahun yang lepas, dan saya rasa saya antara orang yang pertamalah menemukan benda ni. Kalau tak di Malaysia, mungkin di sekolah saya lah. Okay. Tentang apps Zipgrade ni, sebab saya ni seorang yang mengambil masa yang terlalu lama untuk menyemak, terutamanya kertas multi choice question. Kadang-kadang saya jenis orang was-was, saya dah tanda, saya akan hitung balik. Kadang-kadang saya cek double. Jadi maksudnya menanda kertas multi choice question untuk 30 pelajar mungkin boleh mengambil sampai 1 jam hanya untuk menanda saja. Jadi kisah Zipgrade ini, dia adalah dicipta oleh seorang developer. Saya boleh kata dia seorang programmer bernama John Vibech, di mana isteri dia adalah seorang guru. Ini yang menariknya. Okay, isteri dia adalah seorang guru. Dan isteri dia ada buat satu kelas di mana dia perlu menanda multi choice question. Jadi isteri dia pada masa itu menggunakan kelas yang dipinjam dan isteri dia tidak ada akses kepada mesin OMR yang boleh menanda tu. Jadi setiap kali dia habis kelas, dia terpaksa menanda dengan menggunakan tangan. Jadi John Vibech ni sebenarnya dia cipta apps ini. Okay, kerana John Vibech ni dia ada pengalaman dalam computer vision grading, di mana dia menggunakan penglihatan komputer untuk menanda, dan diciptalah Zipgrade ini sebenarnya adalah untuk isteri dia. Tapi selepas itu dia kembangkan untuk semua guru di seluruh dunia, dan sebenarnya apps ini adalah percuma, tapi dia percuma 100 kertas untuk 1 bulan. Maksudnya 100 kali tanda. Kalau melebihi kena tunggu bulan yang berikutnya ataupun boleh bayar secara tahunan. Itu pun tak besar, saya rasa dia something ringgit-ringgit lah, tak terlalu besar. Okey, sorry. Okey, kita cuba tengok survey di mana beberapa orang, kita cek dulu berapa orang yang dah jawab. Okey, straw poll. Okey, saya belum login lagi. Dah. Jadi kalau kita lihat di sini, okey, ada 73 orang telah telah mengundi, dan dia punya result kita tengok di sini. Okey. Daripada 73 peserta yang telah menanda, okey, ada tambahan lagi. 10 orang, hanya 10 orang telah pernah menggunakan Zipgrade. Dan 64 orang lagi belum.
dan semakin bertambah. Jadi kita boleh ambil lebih kurang 85% audiens yang ada petang ini belum pernah menggunakan Zipgrade. Jadi maksudnya mungkin saya akan ambil masa yang lebih lama sikit untuk menerangkan. Sebab kalau ikutkan kena tengok balik yang siri pertama tu, itu pengenalan Zipgrade. Ini sebenarnya adalah lanjutan. Tapi jangan risau, pada masa yang sama saya akan kongsikan slide ini di penghujung, di mana slide ini dia adalah gabungan sesi yang pertama dan sesi yang kedua. Okay. Jadi kalau cikgu terima slide ini nanti, saya akan kongsikan di ujung perkongsian. Yang hidden slide itu adalah untuk slide yang pertama tu. Okay. Jadi boleh kata lebih kurang dah semakin meningkat. Mungkin dalam 90% belum pernah menggunakan Zipgrade, manakala hanya sekitar 10% pernah menggunakan Zipgrade. Okay. Kita kembali ke slide. Okay, saya kembali ke slide. Okey, jadi yang 10 orang ni, kita nak minta, kenapa suara berulang ya? Okey, saya rasa okey je rasanya. Okey, saya nak minta yang 10 orang tu, mungkin boleh type di chat, ataupun mungkin boleh buka mic sekejap, untuk menjawab soalan ini ya. Ini sebenarnya daripada slide yang pertama dulu, daripada sesi yang pertama. Langkah-langkah menanda menggunakan app Zipgrade, dia ada 4 langkah utama. Okay. Jadi kalau ada yang pernah mengikut ataupun pernah menggunakan Zipgrade, boleh tak bagi tahu apa langkah yang pertama? Ini adalah 4 langkah yang tidak disusun dengan betul. Kita nak letakkan di sini. Okay. Kita nak letakkan sini, apakah langkah yang pertama? Okay. Apa langkah yang pertama? Jadi mungkin boleh type di chat. Okey, kita sudah ada satu jawapan, iaitu daripada Cikgu Saliza. Dia jawab create quiz. Okey, kita tengok betul tidak? Okey, betul. Jadi kita bagi ini. Konfiti jawapan yang betul kepada Cikgu Saliza, iaitu create quiz. Okey, jadi kalau kita sudah ada app Zipgrade, kita kena create quiz dulu. Okey, seterusnya yang kedua. Okey, Cikgu Idura pun ada jawab juga. Okay, siapa tahu? Yang kedua. Okay, kita tengok ada jawapan daripada Cikgu Adibah Isa. Okay, kita lihat betul tidak? Okey, betul. Edit key ya. Jadi edit key ni sebenarnya merujuk kepada kita bagi skema dulu. Tadi kita cipta quiz terlebih dahulu, tapi bukan kita masukkan soalan. Kita hanya pilih kertas jawapan yang kita nak. Okey, ada berapa soalan? Contohnya 20 soalan untuk sains. Jadi dia pilih dulu. Lepas itu edit key adalah kita masukkan skema sebenarnya. Okey, kita masukkan skema. Dan seterusnya langkah yang ketiga. Okey, Cikgu Adibah Isa juga dia jawab scan paper. Jadi scan paper inilah yang kita nak, iaitu kita menanda dengan menggunakan smartphone. Okey, jadi smartphone dalam kes Zipgrade ni dia akan berfungsi sebagai scanner. Scanner dia lebih kurang macam yang dekat supermarket tu lah. Bila kita beli barang, dia akan scan. Secepat itu. Dan yang terakhir semestinya, review paper. Okey, betul. Cikgu Hazwan. Review paper ni maksudnya kita tengok balik kertas-kertas yang telah ditanda. Okey, jadi saya tengok kita tadi lebih kurang 90% belum pernah menggunakan. Dan ada lebih kurang hanya 10% yang pernah menggunakan. Jadi apa kata sebelum saya bergerak ke student database, sebab saya nak bagi peluang semua orang dapat memahami Zipgrade ya, saya akan bergerak ke menggunakan smartphone, live daripada smartphone. Okey, saya akan buka live daripada smartphone. Saya akan buka Zipgrade menggunakan smartphone. Maksudnya saya akan berpindah dahulu. Okey, dan saya harap okey, kita tengok dia sekarang ni tengah buka untuk yang mana. Jom. Sebab saya tadi dalam Zoom,
saya nak kembali. Tapi Cikgu Novana boleh bagi tahu tak sekarang ni paparan yang di-share itu dalam Sekarang Yep. ni apa ni, komputer lagi, laptop. masih komputer lagi Ya. Okey, sekejap. Okey, saya stop share kat sini. Okey, boleh. Okey. Okey, jadi sekarang kita bergerak ke font. Ini saya punya font sekarang. Bukan di Bintulu tu, yang atas tu dia salah. Okey, jadi saya sudah install. Saya hanya perlu bergerak ke ZipGrad. Okey, jadi bila buka ZipGrad, ini paparan dia. Ini paparan dia. Ini memang live lah yang ada dalam font saya sekarang. Okey, jadi saya dah menggunakan, saya ingat kalau saya tengok daripada bawah ni. Sebab ni telefon yang baru. Kalau tak, saya ingat saya dari tahun 2000, mungkin tahun 2018 macam itulah saya pernah menggunakannya. Okey, jadi kalau cikgu tengok, nampaknya dia dekat bawah tu. Okey, ni quizzes. Okey, senarai quiz-quiz yang pernah saya guna. Kemudian ini kelas dia. Cikgu Azman guna akaun berbayar kah? Ya, kebetulan bulan ini baru saya bayar. Sebenarnya sebelum ini, sepanjang dalam 5 tahun mengguna, saya tak pernah bayar sebab saya memang cukup-cukup tak pernah sampai 100 kertas ditanda setiap bulan. Cuma bulan ni tadi sebab saya ada bagi latih tubi sikit dengan pelajar untuk biologi tu. Jadi dia terlebih 110 lah. Jadi saya beli. Dan kalau tak silap saya, dia pun saya cuba cek setahun mana dia? Setahun hanya kat sini apa nama benda jadi ZipGrad $6.99. Okey, $6.99. Jadi dalam 4 dia dalam lebih kurang tak sampai RM30 lah. Betul. Cikgu Tan ada bagi tahu RM34.90 setahun. Jadi tak terlalu mahal lah kalau bagi saya. Dan saya pun first time baru bulan ini. Maksudnya untuk sepanjang tahun ini nanti saya akan ada unlimited mark grading. Saya boleh tanda sampai 1000 kertas satu hari pun tak ada masalah. Okey. Okey, jadi ini sorry, turn on. Okey, sorry. Okey, ini quizzes, ini classes. Ini adalah student yang saya masukkan dengan student database. Cikgu Azman, ada cikgu kita tanya, Ya. kalau akaun ni yang berbayar ni, kita boleh kongsi ke dengan rakan guru yang lain? Rasanya tak, sebab dia pribadi rasanya. Sebab dia dalam smartphone masing-masing. Tapi dia sebenarnya dia akan detect kita punya akaun Google tu lah. Google tu. Maksudnya kita bayar untuk akaun Google tu. Jadi kalau cikgu sangguplah share Google account cikgu dengan rakan lain untuk phone lain, boleh rasanya. Boleh. Tapi data dia nanti akan synchronize lah. Data dia synchronize. Dia memang single user lah. Boleh kata single user. Okay, jadi kalau saya tunjuk, mungkin ada cikgu yang belum pernah tengok. Contohnya untuk yang baru-baru ni, kalau saya buka, ini tadi edit key, scan paper, kemudian review paper. Ini kertas yang dah ditanda. Okay, contohnya saya buka ni, dia tanda macam ni. Okay. Maksudnya, atas kertas pelajar yang sebenar, dia memang tak ditanda, tapi yang kelebihannya menggunakan ZipGrad, image kertas jawapan pelajar terus ditangkap. Maksudnya, sebaik saja kalau pelajar tu sudah habis ujian, sebenarnya cikgu boleh kutip kertas jawapan mereka, ambil gambar ni, kalau pelajar dalam 20 orang tak sampai 1 minit pun, dan boleh kembalikan semula kertas jawapan mereka. Okay, sama ada cikgu nak tulis markah di atas kertas jawapan mereka ataupun tidak, tapi cikgu memang sudah ada kertas jawapan mereka di dalam font. Okay, image ya, dan sudah ditanda. Ditanda secara visual lah dalam kertasnya. Jadi cikgu boleh tengok berapa yang dia betul. Yang hijau tu maksudnya yang dia betul lah. Okay. Dan kalau yang merah tu, itu jawapan salah. Dan kuning itu jawapan betul ya. Okay. Dan kalau cikgu tengok di bawah itu, di sudut sebelah kanan bawah, itu adalah ruang untuk mengisi ID ya. Maksudnya bila pelajar itu dia letak 05,
0601. 05 itu adalah nombor IC yang pertama dia, 2 digit pertama, dan yang belakang tu 0601 adalah 4 digit terakhir. Bila dia tanda benda tu, secara automatik Zipgrade dia akan tahu ini adalah pelajar yang bernama Asri. Nama dia memang 4 huruf tu je lah, Asri bin Johan. Okay. Jadi ini saya nak kongsi dululah apa yang dimaksudkan dengan Zipgrade. Mungkin ada cikgu yang 90% tadi belum pernah tengok kan. Jadi beginilah rupa Zipgrade. Dan kelebihan dia juga, yang pernah saya kongsikan dalam yang sesi yang pertama, bila cikgu klik pada item analisis, cikgu boleh tahu dah, soalan yang pertama tu, berapa orang betul? Okey, cikgu T dia bagi tahu 1 month boleh tanda 100 kertas soalan free betul. Lepas tu perlu bayar. Bagi saya akan guna smartphone anak saya untuk okey, itu pun bijak juga cikgu. Betul. Maksudnya cikgu boleh enter Zipgrade dalam phone cikgu dan juga phone akaun lain Cuma dia punya database dia nanti akan berasingan lah. Maksudnya contohlah katalah kertas yang cikgu tanda yang masuk dalam phone cikgu, dia akan masuk dalam phone cikgu. Yang ditanda mengenalkan font anak pun dia akan masuk dalam font anak. Jadi tapi dia masih boleh menanda lah. Okay. Cuma data dia terpisah nanti. Macam kalau cikgu tengok balik analisis ni, maksudnya cikgu boleh tengoklah mana soalan yang susah bagi pelajar. Okay. Yang hijau tu maksudnya yang betul. Ini untuk ujian biologi yang baru-baru inilah, yang baru minggu lepas. Jadi cikgu boleh tengok dia punya analisis ni. Memudahkan untuk buat analisis item juga sebenarnya. Okey. Dan juga tag report ni maksudnya kalau kita ada buat tagging lah. Maksudnya lain kali kalau kita nak cari, kalau kita dah terlalu banyak quiz dalam ni, mungkin kita boleh tag yang ini. Okey, contohlah saya edit. Saya nak tag dia nanti lain kali sebagai biologi dan juga trial. Maksudnya lain kali nanti saya akan senang nak cari. Okay. Jadi lain kali saya boleh tekan tag, cari biologi. Tak jumpa pula kat sini. Ataupun, oh ya, dia cuma 2 quizzes saja kat sini. Okey, jadi saya akan kembali semula ke slide. Ini antara quiz-quiz yang saya pernah gunalah. Contohnya untuk sign form tu, saya cuba tengok balik. Macam ni lah. Jadi memudahkan. Menanda tu. Okey. Tapi ada juga pelajar dia tak isi benda tu. Okey, contoh kalau pelajar tak isi untuk ID tu, tak ada masalah. Okey, saya ambil yang sign tingkatan 3 ni. Dia akan jadi macam ni. Sebab kertas tu dia bukan sahaja menanda, dia akan ambil gambar pada bahagian nama. Okey, dia macam ni. Tapi yang kekurangan dia, dia tak akan anggap ini sebagai pelajar lah, dia akan anggap ini sebagai data yang rawak saja. Maksudnya dia tak akan link kepada satu student yang, kalau pelajar ni ambil lagi ujian, dia tak akan link kepada student tu. Sebab kita perlukan ID supaya satu ID, quiz-quiz yang dia pernah ambil semua akan masuk ke bawah nama yang sama. Okay, saya ambil contoh. Saya ambil contoh student, contohnya pelajar ini Aga, saya ambil pelajar yang bernama Aga ni, dia pernah ambil kertas ujian trial 2 biologi 2022, dia dapat 20 markah. Kemudian first trial biologi 2022 dia dapat 21 markah. Dia pernah buat ujian 2 dulu 29 markah. Biologi form 5 ujian yang kali pertama 21 markah. Jadi dia ada satu set macam ni. Jadi kalau bagi saya lebih inilah, senang cikgu nak tengok jugalah. Okey, yang ni dia. Okey. Boleh tak cikgu saya bergerak semula ke slide? Nanti mungkin cikgu yang tengah dalam Zoom ni boleh godek-godek lah sekarang ni menggunakan smartphone. Kalau smartphone tak guna untuk Zoom ni lah, boleh cuba install dulu. Sebab dia sebenarnya agak mudah. Cuma mungkin nak memahami komponen-komponen dalam itu. Okay, adakah murid boleh akses kepada review latihan yang pernah mereka buat untuk menilai prestasi latihan mereka? Okey, yang ini cikgu, boleh cikgu. Tapi kena bergerak dalam student login portal.
Yang ini kalau saya buat hari ni tak habis sesi ni, dia kena ada sesi yang ketiga lagi. Yang ini adalah untuk remote testing. Ada satu lagi feature yang saya bercadang saya akan kongsi kemudian lah. Sebab yang ini siri kedua bagi saya lah. Siri pertama pengenalan, siri kedua adalah 2 feature ni. Dan siri yang ketiga yang macam Cikgu Adibah Isa tanya ni. Boleh ada pelajar yang saya pernah cuba masa PDPR, mereka boleh akses. Yang ini tak? Kalau yang dalam smartphone tak? Okay. Sebenarnya apa saja yang kita buat dalam smartphone ni, kita pergi ke dalam desktop, kita on dia punya synchronize, dia akan muat naik. Dan kita boleh bagi pelajar masuk untuk tengok kertas yang sudah ditanda. Dan ini juga adalah fungsi untuk kalau suatu hari nanti cikgu cakap, cikgu tak nak pakai kertas pun, biar pelajar jawab dalam smartphone. Okay. Maksudnya kita akan zero kertas. Soalan boleh upload menggunakan PDF dan pelajar dia akan nampak pada skrin dia akan nampak soalan separuh, lebih dari separuh lah, dan bawah ni adalah untuk mereka menjawab. Cikgu Azman, ada soalan ni. Adakah murid boleh akses kepada review tu? Boleh, saya baru jawab tadi. Okey. Dan soalan daripada Cikgu T, dia cakap kertas soalan USA disediakan oleh pentadbir sekolah dan sulit. Mereka tidak menggunakan kertas jawapan juga. Ya, betul juga. Kertas soalan USA itu memang sulit. Kemudian tapi kertas jawapan memang ada disediakan sekali bersama dengan kertas soalan USA tu. Cuma bila untuk kelas saya saja, sebab saya seorang je yang guna Zipgrade kat sekolah saya. Walaupun saya pernah bagi perkongsian di peringkat sekolah, tapi ramai yang macam itulah saya cakap, benda ni dia mudah, tapi kalau tak faham dia punya komponen tu dan dia punya langkah-langkah, mereka akan anggap benda ni susah lah. Okay. Jadi masa ujian kertas sains saya pergi ke kelas, saya print, mana ni saya dah print tu. Saya print, kemudian saya bagi kat pelajar. Saya ambil sekejap dulu dekat depan ni saja. Yang macam ni. Saya print, dia tak anggap ni. Okay. Saya print ni, saya bagi kat pelajar. Saya print 2-in-1 lah dalam satu kertas A4, kemudian saya potong, kemudian pelajar jawab dalam ni. Yang inilah yang saya tanda kemudiannya. Menggunakan Zipgrade. Sebab saya nak mudahkan kerja saya lah sebenarnya. Sebab saya akan ambil masa yang lebih lama untuk menanda bahagian B dan C kalau untuk kertas sains menengah rendah. Jadi saya nak kertas bahagian A tu, kalau boleh seminit 2 minit siap. Print ini. Ini kita akan pergi nantilah. Sebab dia ibarat macam kertas kertas OMR ataupun kertas jawapan. Kita print sendirilah bagi dengan pelajar. Okey, betul. Okey, betul Cikgu Siti Adura. Okey, kita kembali ke slide. Saya rasa cukup perkenalkan balik Zipgrade. Okey, kita akan kembali ke saya stop dulu yang ni. Macam mana nak stop ya? Okey, saya stop di sini. Dan saya akan kembali ke slide saya tadi, sorry. Okey, sekarang cikgu. Cikgu masih boleh tanya. Saya akan cuba jawab dari masa ke semasa. Ini bagi yang 10 orang tadi ataupun yang sudah install, lepas tu dia boleh tengok kat sini. Okey, student database ini sebenarnya adalah komponen optional macam yang saya cakap. Kalau tak buat pun tak ada masalah. Tapi nama pelajar nanti dia akan jadi sekadar image nama dan dia tidak akan link kepada pelajar yang kita nak. Okey, jadi yang ini contoh untuk daripada font saya juga. Saya ada pelajar yang bernama Afiq Zubair dan saya gunakan 6 angka 060303. Tapi ID ni dia memang ambil nombor bulat lah. Jadi dia abaikan yang kosong kat depan. Jadi kalau cikgu tengok ID murid mestilah minima 1 angka. Tapi saya tak suggest cikgu guna 1 angka. Kalau 1 angka maksudnya maksimum cikgu hanya boleh buat 10 orang pelajar daripada nombor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kalau 1 angka tu tak cukup. Maksimum 10 angka.
Sebenarnya saya pernah terfikir kalau dia sampai 12 angka lagi bagus sebab dia akan cukup-cukup untuk IC pelajar. Tapi malangnya dia maksimum 10 angka. Pasti saya akan tunjuk macam mana saya dapat benda ni. 1 dengan 10 angkanya. Dan cadangan kalau daripada saya akan guna 6 angka ID. Macam yang tersenarai kat sini. 2 angka pertama adalah tahun lahir. Jadi ini adalah pelajar tingkatan 4 saya yang lahir pada tahun 06, 2006. Tapi macam yang saya cakap, ID ni nanti dia akan abaikan yang kosong tu. Okay, tapi pelajar tanda dekat... Okay. Hilang balik tak apa. Pelajar tanda dekat sini nanti dia kena ada... nantilah, ada satu gambar lagi nanti saya akan tunjuk. 2 angka pertama tahun lahir, 4 angka seterusnya, 4 angka terakhir lahir. Jadi kalau macam saya lahir tahun 84. Okay, saya lahir tahun 84, 5631. Macam itulah. Tapi saya tahulah cikgu mungkin ada cara lain nak membagi ID dengan pelajar tu. Yang penting pelajar tu ingat. Dulu saya pernah juga guna nombor 001, 002 kepada pelajar dalam satu kelas tu lah. Tapi akhirnya nanti ada pelajar setiap kali ujian dia pula tanya kita, cikgu berapa ID saya? Jadi lalas saya guna cara ni. Okay, mungkin juga cikgu boleh guna tarikh lahir ya. Tapi kadang-kadang ada pelajar yang tarikh lahir dia sama. Okay, yang penting, okay, saya sambung balik. Next slide. Yang penting ID mestilah unik. Okay, dia mesti unik. Dia tak sistem tidak akan membenarkan 2 ID yang sama wujud. Maksudnya kalau cikgu dah letak satu nama, kemudian cikgu letak ID, okay, cikgu save. Kemudian cikgu letak lagi satu nama lain, cikgu letak ID yang sama. Bila cikgu nak tekan save, dia akan auto bagi warning lah. Dia tak akan benarkan ID yang sama wujud. Dan panjang ID juga. Kenapa saya suka yang 6 angka? Dia akan mempengaruhi kedudukannya nanti di dalam custom answer sheet. Okay, jadi kalau cara nak wujudkan student database, okay, mungkin ada cikgu yang sudah, kalau sudah masuk ke dalam Zgrade ni, dia boleh cuba, okay, tekan plus pada new student. ID ni memang sentiasa terisi automatik. Kita yang delete dia. Okay, jadi apa kata, saya kembali ke, okay, saya tengok chat dulu. Boleh tak nak asingkan jumlah markah untuk soalan 1, 10, 11, 20, 12. Okey, boleh juga. Boleh. Nanti saya tunjukkan dalam custom answer sheet. Dia boleh asingkan jumlah markah. Okey, itu dalam yang selepas ini ya. Okey, untuk student database, saya cuba berhentikan balik share ni. Kita pergi semula kepada font saya. Ini maksudnya yang betul-betul ni ya. Okey, saya sudah kembali ke font. Saya buka semula Zgrade. Okay, kalau nak cipta new student tadi, okay, saya klik pada bawah ni, new student. Macam saya bagi tahu, cikgu nampak tak? 284, 20,084 tu, dia memang automatik akan ada, tapi cikgu gantilah. Gantilah. Contohnya 845631. Nak letak first name ke last name ke terpilih. Tapi biasanya saya akan pilih yang seragam. Saya cuba cek balik dulu. Sekejap, sorry. Saya cuba cek balik yang selama ni saya letak dekat dekat first name. Okay, saya Cikgu letak Azman, dekat first name. ada Cikgu Afifi tanya kalau kita nak guna set soalan yang lebih daripada 40 soalan boleh kan? Boleh, boleh. 1 soalan pun boleh. Dia maksimum 1 soalan. Okay, nanti kita akan bergerak ke situ lah. Okay, yang ni saya cuba demo sekejap macam mana cara nak add new student. Langkah kali pertama ni memang makan masa lah. Okay, tapi bila dah sekali buat, dia senang. Okay, yang ni saya letak nama saya. Kita kalau cikgu nak asing last name, first name pun boleh. Lepas tu saya letak saya punya ID tadi, saya pilih 2 angka pertama dan 4 angka terakhir. Dan konon-kononnya saya pelajar dalam kelas ni lah. Biologi 5A 2022 tu. Okay, kemudian saya tekan save. Maksudnya saya dah jadi pelajar dalam kelas ini. Kelas biologi 5A ni. Dan bila klik kat sini, saya belum pernah jawab apa-apa kertas soalan.
Jadi nak cipta ni dia buat seorang-seorang dululah. Tapi once dah ada, dia akan senang. Setiap kali ujian kita minta pelajar isi tandakan hitam pada student ID, dia akan terus kenal siapa pelajar tu. Yang ni saya rasa kalau cikgu rasanya tak ada masalah sangat lah. Ini cuma database yang biasa. Tapi katalah kalau pelajar tu ambil biologi juga kelas yang sama. Tekan save. Dia ada 2 kelas lah maksudnya. Terpulang lah. Okey, baik cikgu. Okey, nampaknya banyak soalan yang saya tengok ke sini, dia dah menjurus kepada nak tengok macam mana custom answer sheet tu. Kita boleh bergerak ke sana sekarang. Okey, untuk custom answer sheet ni, dia tak boleh guna font. Dia kena bergerak ke ke desktop. Okey, saya berhentikan dulu ni. Sharing dari sini. Okey, saya bergerak semula ke slide. Okey, saya bergerak semula ke slide. Okey, ini student database. Okey, kita bergerak ke bahagian kedua pula. Tapi siapa yang masih ada soalan untuk bahagian pertama, cikgu boleh tanya balik. Okey, yang ni saya dah bagi tahu tadi. Lebih kemas kalau kita wujudkan kelas terlebih dahulu. Saya dah tunjuk demo sekejap tadi. Ataupun boleh buat kemudian supaya setiap pelajar yang kita cipta tu kita masukkan ke dalam kelas. Maksudnya kalau kelas itu kita buat kemudian pun ID murid yang sudah diwujudkan boleh edit semula untuk memilih kelas mereka. Dan juga kelas ni penting. Contohnya dalam kelas tu ada 20 orang. Cikgu marking nanti baru 18. Nanti cikgu tercari-cari siapa lagi 2 orang tu. Memandangkan cikgu sudah ada student ID, cikgu letak dalam kelas tu, cikgu akan terus siapa lagi, cikgu akan tahu siapa lagi 2 orang tu. Okey, sebab dia ada list list siapa yang dah jawab, siapa yang belum jawab quiz tu. Jadi ini pun memudahkan jugalah. Okey, kita bergerak ke bahagian kedua. Bahagian kedua ni mungkin lebih banyak soalan nanti. Okey, answer sheet ni sebenarnya merupakan komponen wajib. Kalau dalam ZipGrade, dia merupakan langkah pertama iaitu create quiz. Di mana bila cikgu create quiz, dia akan minta cikgu bagi nama quiz itu dan juga memilih jenis kertas. Memilih jenis kertas. Okey, kalau ikut kertas yang sedia ada di dalam app ZipGrade tu, dia ada sediakan 3 jenis. Iaitu answer sheet 20 item, answer sheet 50 item, dan answer sheet 100 item. Jadi mula-mula dulu masa saya belum pandai buat kertas sendiri, saya pakai yang ini. Saya pakai ini, kemudian saya guna Microsoft Pen, saya buang yang E ni. Saya pakai yang padam tu lah. Okey, padam. Tapi dia menyusahkan kita satu hal. Satu lagi dia dalam ZipGrade tu nanti dia tetap ada pilihan jawapan E. Okey. Jadi maksudnya ini adalah kertas soalan yang bukan Malaysia punya. Sebab yang Malaysia punya kita cuma ada pilihan jawapan A, B, C dan D. Yang E ni mungkin yang luar negara. Jadi kalau kita fikir kalau 5 pilihan, maksudnya kebangkalian pelajar nak betul 20%. Tapi kalau untuk Malaysia ni kita cuma ada 4 pilihan A, B, C dan D. Kebangkalian pelajar nak betul tu 25%. Maksudnya lebih tinggi lah. Tapi kita memang pakai A, B, C, D. Maksudnya kita kena create answer sheet yang sesuai. Okey, jadi kat sini kalau cikgu, saya nak bagi cikgu macam cepat sikit lah. Contohnya kalau macam cikgu masih nak terkekil nak buat kertas sendiri dulu. Mungkin cikgu boleh tengok di sini. Okay, yang ni saya dah buat untuk item 40 soalan. Okay, kalau cikgu sudah install ZipGrade dan juga, tapi ini kena pakai desktop juga. Cikgu boleh ambil link ni dulu. ZipGrade sharing. Ini saya sharing lah maksudnya. Saya sharing untuk guru-guru lain yang nak ambil contoh kertas soalan ni. Okay, saya tengok chat dulu. Kena beli cikgu hamba. Tak perlu beli. Betul Cikgu Nulia. Maksudnya kefahaman murid ni kita boleh bagi lebih banyak kertas sebab kita pun menanda cepat. Okay, kalau kita nak tanda manual tu maksudnya memang kita jadi ralat nak bagi banyak sebab kita menanda lama ni. Kalau nak bagi budak semak pun 1 A, 2 D pun ambil masa. Jadi kalau pakai ZipGrade ni dia terus
cepat, pantas dan biasanya tidak ada kesilapan lah. Okay, dia tak ada human error di sana. Okay, jadi yang ni mungkin cikgu boleh scan QR code ni ataupun ambil link ni. Nanti cikgu simpan dulu. Lepas tu nanti bila cikgu pergi ke Zipgrad yang di dalam desktop, sebenarnya dia perlu copy ni saja. Copy yang huruf ni. I, L, W, F, K, V huruf besar, S huruf besar, C huruf besar. Itu memang dah auto generate lah. Jadi cikgu terus dapat kertas ni. Okay, cikgu terus dapat custom atau sheet ni. Kecuali yang inilah. Masukkan 2 angka ni, ini saya edit kemudian. Okay, dan cikgu perlu tahu yang petak-petak hitam ni, jangan kacau lah. Sebab inilah yang digunakan oleh smartphone tu untuk detect. Dia nak detect mana sempadan kertas. Dan lepas tu baru dia ambil gambar-gambar yang setiap pilihan jawapan pelajar ni. Kemudian dia terus tanda. Yang mana betul, yang mana salah. Cikgu ada link. Okey. Kebetulan Cikgu Adiba Isa dia memang tahu dia. Yang seterusnya. Okey, yang ni 20, ini 40 item. Okey, Cikgu Adiba kebetulan dia minta benda yang memang ada. Okey, ini adalah answer sheet untuk 20 item. Sesuai untuk kertas sains menengah rendah. Dan saya percaya banyak subjek lain juga menggunakan 20 item. RBT, geografi, sejarah. Okay, jadi boleh ambil link ini. Okay, ataupun scan QR code ni. Dia akan pergi kepada link ini juga. Dan macam yang saya cakap, ini bukan saya sengaja buat kosong. Bahagian kertas ni. Ini memang dia auto generate. Okay, auto generate. Dan yang ini pun saya sendiri letak kemudian lah. Cikgu boleh edit. Sebab bila cikgu ambil daripada Zipgrad nanti dia ada 2 pilihan. Sama ada dalam bentuk PDF ataupun bentuk PNG. Selalunya saya akan ambil dalam bentuk PNG. Sebab PNG cikgu boleh tambah-tambah lagi sini. Tapi janganlah cikgu hitamkan kat sini. Cikgu nak hitamkan, contohnya cikgu nak mudahkan pelajar cikgu. Hitamkan kosong kat sini, hitamkan 8 kat sini. Cikgu cuma minta pelajar kelas cikgu tu. Ini yang lahir ini yang tingkatan 3 lah. Tingkatan 3. Tingkatan 3, betul tingkatan 3. Cuma isi 4 angka isi belakang saja lagi. Okey, siapa tanya kat sini saya tengok. Boleh je kan kalau soalan ada 30 tapi kita guna custom yang 40. Okey, boleh Cikgu Mas. Boleh. Tapi nanti dia akan tanda, dia akan bagi markah. Contohlah kalau pelajar tu kan tadi 30 soalan tapi cikgu guna custom 40. Maksudnya bila pelajar tu jawab 30 soalan, katalah cikgu dah padam bahagian yang 10 soalan belakang tu, pelajar tu betul 18, dia akan tulis 18/40. 18/40. Jadi Cikgu Mas, boleh tak Cikgu Mas bagi tahu, Cikgu Mas nak buat soalan 30 item untuk subjek apa ya? Boleh type di chat lah. Ataupun Cikgu buka mic sekejap pun boleh. Mungkin kita boleh demo terus untuk yang Cikgu Mas ni. 30 item. Cikgu Azman. Ya. Maksud saya kalau isi in case lah benda tu tak ada relate dengan apa soalan yang relate dengan subjek. Kadang-kadang kan kita bagi latihan tu tidak tak ikut tak ikut yang macam ikut subjek ada. Ya, kadang-kadang cikgu kan suka bagi soalan kan tak ikut yang format kan. Tu saya tanya adakah dia memberi impak memberi kesan lah. Takut dia mungkin 10 soalan 10 lagi yang tak guna tu macam mana tadilah Cikgu Azman dah respon tadi kan dia akan per 40 juga. Okey. Apa Cikgu? Saya lepas ni saya terus demo. Sebab saya faham kadang-kadang 30 soalan tu mungkin cikgu nak buat ujian topikal kan. Macam kuis kilat dan sebagainya. Jadi mungkin kalau 40 untuk satu masa 30 minit mungkin terlalu terlalu pendek masa. Jadi cikgu nak buat kuis kilat contohnya 30 soalan. Dia bukan 20 juga, dia bukan 40 juga. Jadi kalau 30 soalan, okey, kita cuba sebenarnya slide saya dah habis Sebenarnya slide saya dah habis. Okey, kita akan bergerak ke ke Zipgrad. Okey, jadi ini yang saya maksudkan dengan apps Zipgrad tadi bukan app, sorry. Zipgrad di dalam di dalam desktop. Okey, cikgu cuma perlu type zipgrad.com. Kemudian login. Okey. Login ini mestilah menggunakan email cikgu di dalam tadi?
handphone tu yang sama. Yang sama, yang ni saya tak kisahlah sebab I already finish at gmail.com, password tak nampak kan. Okay, jadi saya pergi ke sini, saya tekan login tadi, dia akan masuk sini. Saya tekan login. Okay, sekarang mungkin cikgu boleh, siapa cikgu yang berminat nak buat apa nama ni, kertas sendiri ya, boleh tumpukan perhatian kat sini dan boleh bertanya soalan sambil-sambil saya buat. Okey, cikgu tengok ini quizzes. Quizzes ni cikgu akan tengok dia synchronize yang di dalam font. Jadi maksudnya font ni boleh guna sebagai scanner. Lepas tu kalau cikgu rasa macam kecil sangat dekat font, cikgu boleh pergi ke desktop. Tapi kena ada internet lah. Yang ZipGrade dalam font, kalau tak ada internet boleh pakai. Tapi kalau nak buka yang website, dia kena ada internet baru dia synchronize. Okey, dia synchronize, dia sebiji sama. Yang ni mungkin boleh tengok. Saya pakai dari tak. Macam tahun 2021 juga saya pakai. Ataupun saya rasa mungkin saya buat akaun baru masa tu. Okey, jadi sekarang kita akan bergerak macam mana cara buat answer sheet. Okey, klik di sini. Okey, macam yang saya bagi tahu, dia akan ada 3 pilihan. Okey, dia akan 3 pilihan. 20 question form, 50 question form, 100 question form. Tapi yang ini masalahnya dia ada A, B, C, D, E. Kita tak nak ada yang A, B, C, D, E kan. Jadi cikgu scroll bawah sekali. Nampak tak yang ni? Custom answer sheet. Okey, cikgu Wim cakap dia sudah download answer sheet 20, 50, 100. Okey, boleh. Cuma masalah dia ada E juga. Dia ada pilihan jawapan sampai E. Okey, klik pada custom answer sheet wizard. Ini sebenarnya perkongsian yang sebenar-benarnya lah pada petangnya. Tapi saya tak boleh bergerak terlalu laju tadi sebab saya dah tengok ada 90% tak pernah tengok ZipGrade. Sebab itu saya kena tunjukkan semula ZipGrade tu baru boleh pergi sini. Jadi macam cikgu yang pernah pakai, ini peluang dia. Jadi yang ini yang saya pernah buat. Siapa cikgu conteng ni? Saya padam jap. Okey. Ini kertas jawapan objektif, ada 20 soalan. Fizik, kimia, biologi 40. Ini nama saja. 20. Ini saya buat test. Okey, katalah macam yang cikgu, tak silap cikgu Adibah tadi ke cikgu saya tak, cikgu Adibah saya fikir. Bukan cikgu Adibah, saya cek balik. Cikgu Mas, sorry. Okey, cikgu Mas, dia cakap dia nak buat 30 item. Okey, saya klik pada new answer sheet. Kemudian bagi nama. Tapi bagi nama ni apa-apalah. Katalah cikgu nak bagi nama dia 30 item. Senang cikgu ingatlah. Okey, 30 item. Sebab dia kena unik. Katalah ataupun saya buat topical test. Topical test 30 item. Cikgu Azman, maksudnya yang name ni maksudnya kalau katalah kita nak buat sendiri untuk kita punya paper kan, test paper kita bolehlah letak kita punya subjek macam matematik boleh kan? Boleh. Itulah maksud dia kan? Boleh. Nama ni boleh letak apa-apa saja. Tapi kena unik lah kalau cikgu buat answer sheet yang berikutnya, nama tak boleh sama. Oh, okey, faham. Sebab dia nak the name of the answer sheet should be unique and descriptive. Jadi saya descriptive lah, topical test 30 item. Okey, kemudian saya tekan next. Okey, saya bergerak perlahan-lahan. Okey, yang ni penting name ni penting sebab ada takut pelajar yang tak isi student ID tadi. Ataupun mungkin kita tak nak ada student ID, kita nak ada nama saja. Quiz ni kalau cikgu nak letak boleh. Tak letak pun tak ada masalah. Kelas kalau letak boleh. Sekarang ni cikgu tak nampak dekat mana dia berada. Contohnya kalau cikgu nak letak apa lagi tadi, jantina dan sebagainya bolehlah, tapi yang ni tak perlu. Okey, katalah saya pilih 2 ni dulu. Okey, ini step 2. Ini adalah header box yang untuk tempat pelajar isi nama nanti. Okey, kemudian next. Jadi yang ini kalau cikgu nak letak student ID ataupun tak. Kalau tak letak, dia tak akan ada student ID. Pelajar tak payah isi. Tapi macam kita tadi nak mudahkan kerja kita kan, kita nak kenal siapa pelajar tu. Jadi kita pilih, yang inilah yang saya dapat tengok 1 hingga 10 saja. Yang saya cerita tadi. Kalau cikgu letak 1, maksudnya hanya boleh ada 10 pelajar berbeza. Saya rasa 9. 9. Sebab angka kosong dia tak pakai. Dia start daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau letak 1 kosong, dia takkan detect lagi dah. Sebab kita dah bagi ruang 1 petak saja.
Dan saya pernah nak cuba buat IC, masalahnya dia cuma 10. Kalau ada 12, memang saya nak letak 12 lah. Okay, jadi saya letak 6 lah. Contoh saya letak 6. Label for student ID, letak tak boleh. Kalau padam pun boleh rasanya. Sebab saya nak type benda lain. Ataupun saya biar je lah. Biar dulu. Nanti saya boleh padam kemudian lah dalam Microsoft Pen. Okay, include key vision ni. Ini untuk, saya rasa Malaysia tak ada benda ni. Saya ambil contoh jiran terdekat lah. Negara Indonesia. Bukan. Negara Thailand. Thailand, mereka ada pelajar yang duduk di dalam satu dewan. Ujian yang sama, tapi set soalan berbeza. Okay, set soalan berbeza. Saya rasa mungkin kalau cikgu pernah tengok cerita Crazy Genius yang pelajar meniru pakai apa nama? Dia ketuk-ketuk meja tu kan. Masalahnya set dia set 1. Kawan-kawan dia set 2. Ada yang set 3. Jadi yang pelajar jenis tu dia kena buat set 2 juga, kena buat set 3 juga. Maksudnya yang key vision ni, maksudnya kalau dia ujian tapi set soalan berbeza. Tapi memandang kita tak pakai benda ni, kita padam. Tapi benda ni berguna kalau cikgu buat ujiannya macam tu tadilah. Maksudnya mungkin cikgu ada buat satu kelas tapi 2 set soalan berbeza. Nanti maksudnya dia ada set A, set B ya. Okay, saya cuba tengok chat balik. Okay, tak ada. Sekarang ni tak ada yang ni ya. Kita tekan next. Saya padam kan sebab kita tak pakai. Next. Okay, yang ni yang cikgu tanya tadi. Jadi katalah saya pilih yang saya tahu sekarang ni multiple choice question. Dia ada juga multiple choice question. Boleh juga letak answer label. Sebab dia ini kita tak pakai jugalah. Ini untuk soalan ganjil, soalan genap pun kita tak pakai. Saya pakai yang biasa dulu. Saya pilih yang ini. Okay. Kemudian internal label bermaksud A tu, B, C dan D di dalam bulatan. Okay, katalah kali ni saya bagi eksternal dulu. Eksternal, kemudian saya nak soalan 30. Okay, dan A, B, C, D, E kan, kita padam yang E ni. Sebab kita cuma pakai 4 saja. A, B, C dan D. Kita tekan add question. Okay, dan dia akan mula menjana. Okay, mungkin ambil masa sikit. Inilah kertas kita nanti. Nampak tak cikgu? Ataupun saya nak zoom, tapi zoom macam ni. Okey. Dia akan jadi macam ni. Tapi tak cantik lah kan? A, B, C kat luar tadi. Jadi mungkin cikgu boleh... Kejap. Saya kena padamkan balik benda ni. Saya padam balik. Dia kena pada satu-satu pula. Okey. Saya padam balik. Kena pakai yang internal lah. Kalau yang eksternal tengok dia kat luar. Dia tak cantik kan? Tapi mungkin ada keperluan lah kita buat macam tu kan. Okay, saya remove balik. Okay, dia hilang semula. Kemudian saya tekan ni balik. Saya nak internal label. Saya nak ada 30 soalan. A, B, C, D, E sahaja. Dan saya tekan. Dia akan generate. Dan maksudnya kita tak boleh adjust lah dekat mana kita nak student ID ni. Sebab sistem ZipGrade tu yang akan menanda nanti. Dan soalan ini pun nampak tak cantik. Kalau cikgu tengok 1, 2, 3, 4 sampai 8. Tiba-tiba dia lompat 9. Yang ni pun kita tak boleh ubah. Contohlah kalau cikgu cakap ini tak cantik lah. Cikgu nak pakai apa nama? Microsoft Pen ke apa ke cikgu. Alih 9, 10 ni naik atas. Kemudian biar 11 kat bawah ni. Nanti dia tak tanda. Sebab ada pentingnya yang hitam-hitam ni. Dia tahu mana kedudukan nombor 9 tu. Jadi kalau cikgu cut. Contohnya cikgu apa nama? Cikgu cut kat sini, cikgu drag dia kat atas ni. Lepas tu cikgu print, nanti bila pelajar tanda dia tak tahu mana pergi 9, mana pergi 10 dah. Mungkin yang 9 kat sini 10, nanti jawapan pelajar tanda 10 dia akan jadi nombor 9. Yang nombor 10 ni pula hilang. Jadi inilah kertas soalan dia cikgu. Bukan kertas jawapannya. Dan cikgu boleh publish. Okey, cikgu boleh publish. Okay, kalau saya tekan publish. Bila saya tekan publish, dia dah masuk kat sini. Okay, dan nak menggunakan dia. Sekejap saya tengok balik soalan. Dia tak boleh baca. Siapa tak boleh baca? Dia tak boleh baca. Betul. Cikgu Wim respon apa yang saya jawab tadi. Apa yang saya cerita tadi. Dia tak boleh baca.
Okey, jadi ini caralah untuk custom answer sheet. Dan cikgu tertanya, mana pergi kertas ni tadi? Dia ada kat sini, PDF atau PNG. Biasanya saya akan pilih PNG, saya klik kat sini. Okey, dia terus download. Kejap, dia buka pakai apa? Okay, dia buka pakai foto. Inilah rupa kertas soalan saya tadi. Dan inilah yang kita print. Kita print dan bagi kat pelajar. Cuma dia setakat ni tak ada yang kemas lah. Dan kalau cikgu rasa benda ni terlalu terlalu tak jelas, rasanya dia ada pilihan tadi, additional darkness option. Saya nak dia jadi darkest. Okay, dia jadi sangat gelap. Tapi ini dalam bentuk PDF. Dia akan jadi bulatan tu sangat gelap. Sebab cikgu perlu tahu bila dia Rizo nanti, mungkin dia akan tak nampak. Ini dia lebih gelap lah. Dia lebih gelap. Sebenarnya inilah komponen yang kita perlukan untuk bagi kat pelajar isi, dan benda inilah yang kita akan scan menggunakan smartphone. Okay, kita akan guna smartphone untuk menanda. Jadi ini cukup untuk sampai ke apa nama tadi? Custom answer sheet. Jadi kita boleh bergerak ke sesi soal jawab. Okay, mungkin ada cikgu kalau yang pernah yang sedang mencuba, mungkin ada cikgu yang nak share screen ke, boleh tapi kalau ada sekadar yang nak tanya boleh, masih boleh tanya. Dan mungkin saya boleh tunjuk juga, saya kembali kepada font tadi. Saya kembali kepada font. Ya, saya tengok soalan, hujan sangat lebat. Itu saya tak dapat kawal. Tak dapat kawal cikgu. Okey, tak apa, nanti untuk sesi ni, setiap sesi di dalam CDL, dia akan muat naik ke dalam YouTube. YouTube itu nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh search connecting.learning. Mungkin cikgu Nurfahana nanti boleh share. Share link tu ataupun share tajuk ni lah. Maksudnya connecting.learning. Supaya peserta nanti dia boleh tengok semua siri 1 sampai siri yang hari ni. Tapi siri hari ni dia tak masuk hari ni lah. Mungkin esok atau lusa. Siri 1 sampai siri 74. Cikgu-cikgu boleh tengok nantilah. Cikgu Wim dah berjaya buat custom answer sheet. Okey, tahniah cikgu. Boleh kongsi satu contoh nak marking? Boleh kongsi satu contoh nak marking? Macam mana? Okey. Okey, sekejap. Apa kata saya balik ke font semula? Saya nak tunjuk tadi, mungkin ada cikgu yang belum pernah guna ZipGrade. Macam mana saya akan mula daripada cara-cara nak menggunakan ZipGrade. Okey, mula-mula buka ZipGrade. Okey, cara nak create quiz. Saya nak buat guna contoh yang cikgu Mas nak tadi. Okey, klik dekat quiz, new quiz. Katalah cikgu Mas tadi dia ajar matematik lah, contohnya. Isi padu, luas dan isi padu. Quiz. Kuis kilat, luas dan isi padu. Ini contoh saja. Okey, answer sheet. Kejap, dia kena ni. Nampak tak bawah sekali tu? Topical test 30 item. Benda ni belum ada sebelum ini tadi. Dia baru dibuat tadi. Maksudnya setiap kertas yang cikgu buat di dalam ZipGrade website, dia akan synchronize masuk ke dalam font. Okey, jadi saya klik ni. Okey, kemudian katalah saya pilih pelajar, siapa pelajar? Saya pilih pelajar sains 2B lah untuk menjawab soalan ya. Kalau saya nak tambah tagging boleh, tak letak pun tak ada masalah. Katalah tagging matematik Tagging ni sangat berguna lah kalau dia tak berguna kalau kuis tak banyak. Tapi kalau kuis dah terlalu banyak. Okey, kehadiran di hari sesi. Okey, betul cikgu. Okey, tekan save. Kemudian edit key. Edit key ni kita letaklah A. Okey, contoh ada satu soalan tadi, saya tak ingat cikgu siapa. Dia nak tanya, boleh tak soalan nombor 1 sampai 10 lain markah? Soalan nombor 11 ke bawah ni lain markah. Contohlah letak B, 11C Jadi dia
secara automatik dia dapat 1 markah, tapi saya nak buat macam ni. Dia dapat 2 markah. Okey, bermaksud kalau dia dapat jawab soalan nombor 11 dengan betul, dia dapat 2 markah. Okey, ataupun katalah kita tadi ralat lah, kita ada buat apa nama errata, bukan ada ni, dia ada satu lagi jawapan. Kita letak D. D. Mungkin boleh letak 1 markah atau 2 markah lah. Okey, maksudnya dia ada 2 jawapan dia. Dia ada 2 jawapan. Sama ada C ataupun D. Ini 2 markah. Okey, tapi ini saya ni. Yep. Kena isi sendiri dan inform SU. Okey. Okey cikgu, mungkin saya kalau sempat saya nak print satu kertas, saya nak demo macam mana cara print dia tadi. Macam mana cara nak semak. Contoh sesi saya memang perkongsian saya memang dah sampai situ, cuma mungkin apa nama? Saya boleh tunjuk macam mana cara nak menanda tadi bagi yang belum benar. Okey, saya buka. Sorry, saya masih dalam font tadi Okey. Saya print satu kertas. Sorry. Saya kena stop ni dulu supaya cikgu nampak langkah-langkah dia. Mana lagi zoom tadi? zoom. Okey, zoom. Saya stop sharing. Saya sharing semula yang dalam laptop. Okey, sekarang saya tengah buka kertas ni. Macam mana nak print? Benda ni mengganggu. Saya buka kat sini. Download. Okey, saya right click, saya print. Biasanya saya print. Okay, contohnya saya print ini besar sangat, saya print kecil je lah. Saya print kecil. Okay. Okay, saya terus print sambil-sambil saya tengok chat. Harap cikgu. Okey, boleh cikgu saya tak ada masalah. Saya akan share. Baby roti Niza. Kau apa ambil tak kau 6? 6.5. Okey, mungkin cikgu boleh tengok yang ni. Nampak? Sekejap. Suka ke makan ni? Saya suka masak. Okey. Sekejap ya. Kita masak. Kan yang selalu awal pagi saya dah bangun. Okey, saya balik kepada font semula. Tidak bekerja tu kan datang kat pukul 8. Okay, saya balik pada font semula. Jadi sekarang cikgu dapat tengok ni zipgrade saya. Okey, dia ada satu cara cikgu. Kalau cikgu nak tanda skema jawapan, cikgu boleh tekan satu-satu macam ni. Tapi macam buang masa lah kan. Katalah kebetulan dekat kertas cikgu tadi, cikgu dah tanda. Saya kena tanda cepat-cepat lah. Okey, saya tanda beberapa lah. Okey, jadi mungkin sekarang saya boleh scan for key. Dia macam ni. Jatuh pula kertas ni. Dia terus tanda. Maksudnya inilah skema jawapan kita. Tapi saya belum tanda habis tadi. Yang biru bermaksud itu jawapan skema. Cikgu boleh tengok dia tak ambil masa, dia macam mili-mili saat dia semak. Okay, saya cuba tanda sampai habis dulu. Dia memang guna kamera. Mungkin first time user, dia akan tanya dulu lah, allow this app to use kamera. Cikgu kena allow lah. Kalau cikgu tak allow, dia tak jadi apa nama? Dia tak jadilah scanner dia. Jadi buat macam ni. Okey, itulah skema jawapan dia. Pantas Jadi maksudnya lepas tu saya tak ada pula. Maksudnya katalah ini skema jawapan saya use. Kemudian siapa nama pelajar ni tadi saya letak diri sini lah 84
5631. Okey, sekejap. Cikgu tunggu sekejap. 5631. Kita nak tengok pelajar yang dapat jawab betul semua. Saya lah tu. Okey, jadi sekarang saya scan paper. Ada tak cara untuk letak logo sekolah? Ada cikgu. Cikgu guna Microsoft Pen lah. Okay. Microsoft Pen ataupun Adobe, saya biasa pakai pen je lah. Okay, sekarang saya menanda kertas saya sendiri. Dia bagi tahu Nur Azman bin Tamid 30/30. Sebab saya pakai skema balik, saya menyemak tadi. Dia betul semua pelajar ni. Dan dia terus tahu itu siapa. Sebab saya dah letak saya punya ID. Bukan yang saya tulis 845631 tu. Tapi yang saya hitamkan tu. Saya hitamkan 8, saya hitamkan 4, saya hitamkan 5, saya hitamkan 6, saya hitamkan 3, saya hitamkan 1. Okay. Tapi katalah budak tu saya lah. Saya hitam soalan nombor 26 ni ada 2 tempat. Okay, kita tengok apa yang F ni buat. Okay. Saya keep new lah sebab dia dah tahu student ni dah jawab. Tapi saya scan lagi sekali. Sudah. Okay, jadi cikgu tengok. Dia akan tanda salah sebab pelajar untuk soalan nombor 26 tu dia tanda 2 pilihan jawapan. Maksudnya kalau pelajar main tanda 2 pilihan jawapan pun dia boleh tahu. Dia akan hitamkan hijau satu dan dia akan hitamkan merah satu. Tapi macam cikgu tahulah kalau dalam sains dia ada istilah marking sains. Saya tak tahu subjek lain. Saya rasa ada juga wrong cancel right. Maksudnya dia ada satu jawapan salah, dia ada satu jawapan betul, dia tetap dianggap salah. Wrong cancel right. Okey, jadi 420 rasanya ini perkongsian saya. Jadi rasanya cikgu kena cuba. Kalau pelajar tanda 2 jawapan dan tak padam habis. Yang ni pernah pelajar saya buat. Dia akan, apa nama tadi? Dia akan tanda dua-dua jugalah. Dia akan jadi yang macam soalan nombor 26 ni. Tapi, contohnya macam ni. Saya bagi satu contoh. Okay, saya bagi satu lagi contoh. Katalah pelajar tu dia pakai pen. Okay, dia pakai pen. Lepas itu dia tak dapat nak padam. Okay, dia tak dapat nak padam. Saya erase paper tu. Okay, dia buat, cikgu tengok ke sini. Saya belum scan lagi. Kalau saya ingat macam ni dia tak nak. Okay, saya buat ni 26A. Tapi dia tak nak jawab ni. Dia cancelkan balik. Cikgu faham kan? Maksudnya dia tak dapat padam. Dia tak ada liquid. Okay, jadi boleh buat macam ni. Scan saja dulu. Tak ada masalah. Okay, dan bila review, dia tetap akan tanda itu sebagai apa nama? Sebagai jawapan salah lah, sebab dia sudah hitam. Tapi kalau kita faham kan, pelajar ni sebenarnya dia jawab betul 26. Cuma dia tadi pakai pen B tu, dia dah cancel. Tak ada masalah, cikgu cari yang 3 garisan ke atas tu. Edit answer. Edit answer, cikgu cari soalan nombor 26. Cikgu padamkan jawapan ni tadi. Ni tadi kan, boleh padam. Cikgu tekanlah, cikgu tekan. Dapatlah pelajar tu 30/30 semula. Saya dapat 30/30 semula. Jadi maksud saya benda ni cikgu kena explore lah. Kena explore. Dia sangat mudah, cuma mungkin dari segi komponen tu. Cikgu nak pergi sini, cikgu nak pergi sini. Dan first time buat custom associate dia rasa susah. Tapi setiap kali cikgu pakai dia akan sangat-sangat senang. Memudahkan lah. Bagus pengusian sini buat vertical tu. Cikgu Nurul cuba juga nanti ya. Cikgu Azman, yang ni dia support ke dengan kita punya apa ni, macam iOS dengan Android. untuk yang Cikgu Azman ni Android kan, yang ada kalau yang jenis guna iOS tu dia support juga kan? Kalau Support. phone yang Sebab Zgrade ni asalnya adalah untuk iPhone. Lepas tu dia okey. dikembangkan lagi untuk, sebab saya rasa isteri John tadi dia pengguna iPhone lah. Jadi kalau isteri dia guna iPhone, mestilah dia kembangkan app ni untuk isteri dia. Okey. Macam kalau kata kita guna tablet ke, boleh kan? Tablet boleh. Dia boleh guna selain daripada smartphone, guna tablet boleh. Asalkan ada kamera. Saya rasa guna laptop boleh, tapi saya rasa macam kalau guna laptop, kita jadi macam ni lah. Kita beri depan laptop. Susah sikit. Lucu lah pula kan. Jadi better guna benda yang macam scanner tu kat atas, kertas tu kat bawah. Dan, tapi saya pernah terfikir kalau saya guna tablet,
Kalau saya guna tablet ni lah. Kalau saya guna tablet ni. Boleh juga kot. Jap. Oh, dia tak nampak tuan. Tapi masalahnya, tangan saya mungkin penat lah. Sebab tablet berat lagi kan. Okey, Cikgu Mas cakap kalau mesin OMR, pen memang tak detect, ZipGrade ni boleh detect. Ya, betul. Sebab dia detect image. Kalau mesin OMR, tak silap saya, dia detect carbon tu. Dia detect carbon. Sebab itulah dia kena guna pensel 2B tu. 2B atau HB, dia detect carbon. Boleh, Cikgu saya boleh. Okay, tapi pastikan guna smartphone yang kamera dia jelas lah. Kamera dia jelas. Kalau kamera tak jelas, dia tak dapat. Okey, nampaknya ada soalan lain lagi, Cikgu? Sebab kita, Cikgu Fana, kita berakhir sampai bila? 4:30. 4:30. Tapi saya akan tunjuk. Sekejap, saya balik ke slide sebab saya nak kongsi tadi kan. Saya cakap saya nak. Slide Cikgu boleh ambil daripada sinilah. Ini Canva, Cikgu boleh pergi. Dalam slide tu dia termasuk dengan yang siri 57 dulu. Jadi boleh siapa yang nak study balik ZipGrade lah. Dan mungkin kalau belum sempat saya patah balik sekejap sikit. Okey. Yang ni kalau cikgu nak terus Telegram saya pun boleh. Bila-bila masa saya free saya akan terus jawab lah. Saya akan terus jawab. Okey. Dan ini slide tadi. Dan saya rasa mesti lepas ni kalau saya minta kejap saya boleh tak saya minta maklum balas kejap untuk peserta. Survey ini adalah untuk diri saya sendiri. Tapi saya dah kurang 1 markah ni sebab saya ter-end tadi. Jadi minta cikgu ataupun peserta yang ada kat sini scan ataupun pergi ke Survey Hub ni, dia macam kepuasan pelanggan lah. Nanti dia akan tanya macam mana pembentang tadi, dia berinteraksi ke tak dengan penonton. Okay. Dia ada end call kan tadi sekejap tadi sorry. Cikgu, jap. Saya pergi ke, saya letak di link juga. Link kehadiran dah bagi tak? Link kehadiran tu. Cikgu Fana. Belum lagi. Belum lagi sorry. Ni slide kalau saya pernah ambil ni lah. Saya punya tangan tadi tu, saya nak end sharing dalam phone. Dari tadi tak ada masalah. Tiba-tiba last kali saya end meeting tadi. Patutnya end meeting untuk phone tu je. Jadi kalau cikgu ada apa-apa soalan masih boleh tanya. Cikgu share link Telegram. Link Telegram ini saja rasanya. Timi Cikgu Azman. Link kehadiran. Mungkin Cikgu Novana, saya dah habis perkongsian. Cikgu Novana boleh ni lah. Boleh tu selalu kami orang panggil tutup majlis lah. Okey, baik. Link kehadiran sekejap lagi mungkin Urus Setia kot yang akan kongsikan. Okay. So cikgu, sebelum kita tamat, apa pun saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Nur Azman. Saya pun kejut juga tadi. Saya ingat saya yang ter-end ke apa-apa, saya tu buat salah. Okey, so saya harap perkongsian ni kita dapat manfaatkan dan guna sebab saya dapati perkongsian hari ni sangat baik di mana dia akan memudahkan kerja kita tanpa kita simpan lah. Kadang-kadang kita objektif kita akan kata nantilah nak semak. So dia akan take time. So dengan menggunakan cara ni, selain betul cikgu saya ingin tambah, kalau kita guna kaedah ni, contohlah macam saya ajar maths kan. Mungkin dekat sekolah kita nak fokuskan dengan kertas 2, kertas 2 sebab markah banyak kan. Dan sampai kadang kita terlepas pandang dalam kertas 1 kerana boleh membantu student. Jadi why not kita boleh guna ZipGrade ni, jadikan dia flip classroom lah. Maksudnya kita hantar soalan tu dan pelajar hanya jawab secara maya. So kita dah boleh dapat progress kertas 1 tu. Okey cikgu, jadi saya nak kongsikan dengan cikgu untuk sesi kita yang seterusnya minggu depan nanti. Okey, sekejap. So sesi kita untuk minggu depan adalah jom bina Google Site. Okey, bersama dengan Cikgu Nur Aina binti Mazlan, pun guru hebat juga. So jadi
Jangan lupa date kita minggu depan iaitu berkaitan tentang jom bina Google Site. Okey, jadi sebelum kita akhiri kita punya sesi, saya nak nak baca pantun sikit lah. Okey, Cikgu Max nak baca pantun. Okey, so saya ada 2 rekat pantun. Yang pertama, pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. So jangan lupa cikgu-cikgu peserta-peserta minggu depan sesi kita yang seterusnya. So kita berjumpa lagi dan sebelum kita tamat, apa kata kita selfie, ambil gambar dulu. Okay? Okay, so ready? Doktor, urus setiap akan ambil ke? Ke saya nak snapkan? Kita pun boleh ambil, urus setia pun ambil. Okey, saya ambil. Okey, cikgu, get ready. Sekarang kita ada di page 1. On and kamera masing-masing. Okey. Bukti cikgu, bukti kita tunjuk kat pentadbir kita join. Okey, ready page 1 Okey. Okey, sekarang page 2. Okey, next. Page 3. Page 4. Okey, sekejap. Dan saya sukalah semangat cikgu-cikgu. Walaupun terkeluar tapi masih join balik. Dan ramai. Tak pernah jadi Okey, so dah tamat sesi ambil gambar kita. So sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Zalina dan Cikgu Nur Azman serta semua rakan-rakan guru yang sudi join sesi kita pada ini. Cikgu jangan lupa kalau cikgu tertinggal mana-mana bahagian, cikgu boleh layari kami punya YouTube iaitu connecting.learning ataupun terus pergi kepada website lah connecting.learning. Maksud cikgu boleh search saja dekat Google connecting.learning, terus dia akan bawa kita ke page itu. Banyak info, bukan sekadar video, ada info-info lain berkaitan tentang connecting.learning. Okay, so kita jumpa lagi di minggu hadapan. Terima kasih. Selamat bercuti hujung minggu. Dan jaga kesihatan, jaga diri dan kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak.